Hai, Assalamualaikum. Jeng jeng jeng. Baiklah, sementara menunggu video saya diupload. Okey. Okey, yang ni diupload. Jadi, saya ambil masa ini untuk membuat satu lagi video pada muka surat 60. Sekejap ya. Okey, pada muka surat 62. Apa yang perlu kita buat pada muka surat 62 ialah kita diminta untuk memberikan respon terhadap soalan, dan soalan ini adalah soalan yang bercapah. Jadi soalan ini lebih sukar sedikit lah berbanding video sebelum ini, iaitu soalan bertumpu. Tapi sebelum itu saya mengucapkan selamat berfikir PB dan berfikir PP kepada semua, dan jangan duduk saja di rumah, belajar dan teruskan menonton video ini. Baiklah, pada muka surat 62 ini kita diminta untuk memberikan respon terhadap soalan, kemudian lakonkan. Tapi saya tidak akan lakonkan, saya cuma lakukan ini, memberi respon terhadap soalan. Pada muka surat 62 ini, ianya adalah berkaitan dengan hobi Ibu Imran. Okey, apa itu hobi Ibu Imran? Jadi kita kena baca terlebih dahulu ke semua ini. Daun sirih, cegah bau badan, segarkan badan. Daun pudina, teh pudina, ulam. Jadi, daun sirih ini boleh mencegah bau badan dan juga menyegarkan badan, manakala daun pudina boleh dibuat teh pudina dan juga boleh dijadikan sebagai ulam untuk dimakan. Sekarang kita baca soalan-soalan ini terlebih dahulu. Hobi ibu kamu menanam tanaman herba di dalam pasu. Apakah tanaman herba yang ditanam oleh ibu kamu? Apakah faedahnya kita menanam tanaman herba seperti sirih dan pudina? Pada pendapat saya, menanam tanaman herba juga dapat menjimatkan perbelanjaan. Apakah pendapat kamu, Imran? Saya juga ingin menjadikan aktiviti menanam tanaman herba sebagai hobi saya. Jadi, di sini adalah kotak jawapannya. Okey, telah di sini. Okey, ini adalah perbualan yang pertama. Jadi tidak perlu dijawab. Dan ini adalah perbualan kedua, itu soalan yang pertama. Apakah tanaman herba yang ditanam oleh ibu kamu? Okey, ini ialah tempat menjawabnya, dan ini tempat menjawabnya, ini di sini dan ini adalah di sini. Baiklah, perbezaan dengan aktiviti-aktiviti sebelum ini, kalau aktiviti sebelum ini kita diberikan maklumat yang banyak. Okey. Contohnya pada muka surat 61 ini, maklumat dia banyak. Tetapi berbeza pada muka surat 62 yang kita akan buat selepas ini, maklumatnya hanya sedikit sahaja, iaitu daun sirih, cegah bau badan, segarkan badan, daun pudina, teh pudina dan ulam. Walaupun maklumat dia sedikit, tapi soalan dia banyak. Jadi di sini memerlukan kita punya pemikiran di luar muka surat ini. Jadi kita kena banyak berfikir untuk menjawab pada soalan pada muka surat 62 ini. Jadi jom kita lakukan. Apakah tanaman herba yang ditanam oleh ibu kamu? Jadi di sini kita boleh agak. Apakah tanaman herba yang ditanam oleh ibu? Ibu siapa ni? Ibu Imran. Ibu Imran menanam apa? Daun sirih dan juga daun pudina. Sebab apa daun sirih dan daun pudina? Sebab pada muka surat ini dia dah nyatakan. Jangan pula kita pandai letak Ibu Imran ni menanam apa? Menanam pokok bunga kertas ke? Tidak berkaitan. Jadi kita jawab di sini, tanaman herba yang ditanam siapa? Oleh
ibu saya ialah daun sirih dan daun pudina. Daun sirih dan daun pudina. Soalan pertama telah dijawab. Jadi kita beralih kepada soalan kedua. Apakah faedahnya kita menanam tanaman herba seperti sirih dan pudina? Okey, faedahnya ada diletakkan di sini, okey. Untuk daun sirih, faedahnya ialah boleh mencegah bau badan dan menyegarkan badan. Untuk daun pudina boleh dijadikan teh dan dijadikan ulam. Jadi kita tulis di sini. Ingat ya, kita kena tulis jawapan yang lengkap. Okey, faedah kita menanam tanaman herba seperti sirih dan daun pudina, kita tulis di sini terlebih dahulu. Okey, memandangkan kotak ini kecil, kita kena kecilkan tulisan supaya kita boleh muat jawapan kita di dalam kotak ini. Faedah menanam tanaman seperti sirih dan pudina ialah boleh mencegah bau badan, segarkan badan, dijadikan teh pudina dan dijadikan apa? Ulam. Cukup. Itu adalah jawapannya. Jawapannya ialah faedah menanam tanaman seperti sirih dan pudina ialah boleh mencegah bau badan, segarkan badan, dijadikan teh pudina dan dijadikan ulam. Okey, kita beralih kepada soalan yang ketiga. Pada pendapat saya, menanam tanaman herba juga dapat menjimatkan perbelanjaan. Apakah pendapat kamu, Imran? Untuk soalan ini, kita perlu menjawab di luar daripada maklumat ini. Sebab di sini dia tak nyatakan pendapat tentang menjimatkan pembelanjaan. Jadi, ditanya di sini apakah pendapat kamu, Imran? Jadi, kita boleh jawab pada pendapat saya menanam tanaman herba dapat menjimatkan perbelanjaan kerana kita kena berfikir, kenapa kamu rasa kita dapat menjimat perbelanjaan jika kita menanam herba ini, tanaman herba ini. Kerana apa? Kerana kita tidak perlu lagi membeli herba ini di kedai. Sebab apa? Sebab kita sudah tanam. Jadi kita boleh jadikan herba ini untuk kegunaan kita sendiri. Jadi tak perlulah kita buang duit untuk beli herba di kedai-kedai. Jadi kita tulis di sini, pada pendapat saya menanam tanaman herba dapat menjimatkan perbelanjaan kerana kita tidak perlu membeli jika
Jika apa? Jika ingin saya tulis bawah je lah. Menggunakannya. Okey. Saya ulang balik jawapan. Pada pendapat saya, menanam tanaman herba dapat menjimatkan perbelanjaan kerana kita tidak perlu membeli jika ingin menggunakannya. Dan yang terakhir, saya juga ingin menjadikan aktiviti menanam tanaman herba sebagai hobi saya. Jadi, apa yang Imran jawab? Jadi, kita boleh jawab, wah, itu idea yang menarik. Ataupun kita boleh juga jawab, baguslah kalau begitu. Dan apa-apa sahaja yang berkaitan terpulang kepada murid-murid. Jadi di sini saya tinggalkan untuk murid-murid untuk menjawabnya. Baiklah, bagaimana dengan penerangan yang telah dinyatakan tadi? Saya harap murid-murid dapat memahami, dan apa yang boleh saya simpulkan di sini adalah untuk menjawab soalan ataupun respon terhadap soalan yang kita buat tadi, pertama sekali kita kena, kalau ada jawapan yang berkaitan pada maklumat yang telah diberikan, kita boleh jawab menggunakan maklumat tersebut. Kalau tidak ada, kita boleh menggunakan jawapan yang ada pada pemikiran kita. Dan yang penting, jawapan yang kita jawab itu hendaklah logik dan diterima akal. Okey, kita tak boleh jawab sesuka hati, kita tak boleh jawab secara membabi buta. Pastikan jawapannya logik. Baiklah, dan sampai di sini saja video kali ini, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kerana banyak menyokong video-video yang saya hasilkan. Dan sebelum itu, jika ada yang menonton ini rasakan penerangan saya tadi salah ataupun ada sedikit kesilapan, boleh letakkan di ruangan komen supaya kita boleh membantu di antara kita. Okey, terima kasih. Bye.